Mursalin Nabi Muhammad SAW. Jadi Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi sekali pada malam ini bagi usrah ilmuwan kita. Ini merupakan siri yang ke-125 dan buat masa ini saya ingat kita punya moderator tak boleh join. So saya akan sambil jadi pembicara, saya juga akan jadi penerajulah at the same time. Kita mula usrah kita ni dengan baca surah Al-Fatihah. Jadi Alhamdulillah pada malam ini kita akan membincangkan satu topik yang ramai sedang mengalaminya, kerana ini satu pengalaman rather than sesuatu yang apa orang kata ilmiah, iaitu cuaca. Cuaca kita akan dapati pada waktu ini agak terik ataupun dalam bahasa Inggerisnya hot. Jadi hari ini saya akan bincang mengenai science of weather, iaitu comfort ataupun hot, sama ada nyaman ataupun terik. Mengapa saya nak bincang perkara ini? Kerana kita dapati bahawa cuaca ni ada satu perkara yang agak susah untuk kita kawal. Kita sebagai manusia agak susah untuk mengawalnya. Tetapi ada satu perkara pula yang lain, ialah selain daripada kita susah nak kawal, tapi mudah untuk kita menyebabkan cuaca tu jadi tak tentu hala. Jadi agak unik lah cuaca ni. Dan kita akan bincang apa yang saya maksudkan dengan kita sendiri nak kawal susah, tetapi kita juga boleh menyebabkan cuaca ni menjadi masalah lah dalam kehidupan kita. Okey. Mana ke dia? Okey, ni dia. Macam biasalah, apa nama, saya ada buku-buku saya yang kalau siapa yang berminat tu bolehlah nak beli. Sekarang ni dah ada 6 buku iaitu rubrik alternatif, iaitu yang menceritakan mengenai pendidikan peringkat rendah, kemudian pendidikan aras tinggi, dan saya juga telah karang buku Reformasi Sistem Kewangan Islam Bunga Sifar yang berdasarkan kepada persembahan saya, dan Serangan ke Atas Islam Madani. Dan baru-baru ni saya telah tulis juga kerana kita bincang mengenai dakwah itu. So saya tulis buku Masjid dan Surau, lokasi sebagai penyatuan ummah. Dan kita juga membincangkan mengenai negara madani yang berkaitan dengan belia. Jadi belia pembangkit negara madani. Jadi ada 6 buku ni yang kalau siapa yang berminat harganya RM30 setiap satu. Dia boleh bank in dalam akaun saya lah. Dan bayar hantar bukti sebagai pada nombor ni, dan ada alamat pos saya sekarang, dan bagi alamat pos supaya saya boleh postkan. So buku ni semua ada in stock lagi right now. So kalau ada yang berminat boleh, saya boleh hantar besok lah, insyaAllah. Jadi cuaca ni sebenarnya kalau kita lihat ianya satu perkara yang biasa kita bincangkan di kedai kopi dan dalam akademik jarang kita bincangkan, kecuali kita dalam bidang meteorologi lah, ataupun dalam bidang-bidang yang berkait dengan meteorologi. Jadi cuaca ni selalunya kita menggunakan rajah simbol bagi memudahkan kita. Kalau lah cerah, maka kita akan meletakkan simbol matahari ni. Kalau cerah berawan, maka ada awan menutup matahari ini. Kalau dia berawan saja, tidak ada matahari, maka kita katakan dia berawan saja. Kalau hujan, maka kita akan tambah hujan ini. Dan kalau ada peti, maka kita tambah peti.
Jadi uh, memanglah cuaca ni bagi kita di Malaysia hanya ini je lah yang kita nak bincangkan. Tetapi yang sebenarnya kalau kita lihat cuaca ni ada banyak lagi yang lain-lain yang kita sendiri tidak berapa penting di negara macam kita ni yang terletak di Katul Istiwa ataupun ekuator Jadi kedudukan kita di ekuator tu menyebabkan cuaca kita paling hebat pun nak cerita banjir ataupun disebabkan oleh hujan lebat. Dan juga yang sekarang ni yang timbul ialah dari segi terlampau panas terik panas terik. Jadi kita akan bincang sedikit lah dari segi itu kedua tersebut. Dan ianya adalah berpunca daripada kita lah kita mengambil nafas setiap kali jadi untuk mengambil nafas pun kita perlu menggunakan tenaga kita perlu gerakkan diaphragm kita. Ini diaphragm kita. Jadi diaphragm tu bila turun ke bawah maka udara akan masuk dan apabila diaphragm tu naik ke atas maka udara tu akan keluar. Jadi bagi kita manusia memang ianya interestingly enough kita perlu udara ni, perlu udara. Dan kita akan dapati nanti untuk cuaca pun bercerita mengenai udara iaitu pergerakan udara tersebut cuma kalaulah dalam kes kita ini kita secara tak sedar perkara ini berlaku setiap daripada kita ini mengisap udara tersebut dan udara itu akan masuk dan panjanglah cerita dalamnya itu selepas dia masuk dan dikeluarkan pula selepas itu dikeluarkan dan ini berlaku secara berterusan tanpa kita really perlu memikirkannya. Inilah dia keajaiban yang Allah telah berikan kita telah diberikan kepada kita sebagai manusia. Dan proses ini iaitu udara masuk, udara keluar ni dia akan mengawal suhu di dalam badan kita dan juga suhu di luar badan kita jadi Al-Quran selalu menyebut bahawa kita ni adalah Al-Bashar iaitu manusia yang kulit dia, yang nampak kulit dia bulu dia tak banyak. Jadi kalau siapa yang banyak bulu tu minta maaf lah. Dalam istilah Al-Quran berarti binatang binatang. Jadi Al-Bashar ialah manusia yang kulit dia tak banyak bulu. Jadi bila Rasulullah suruh kita buang bulu tempat-tempat yang tertentu tu kita faham lah maksudnya supaya kita tak sama dengan binatang lah. Dan oleh kerana bulu kita tak berapa penuh jadi kita ada apa yang kita namakan thermal comfort iaitu keselesaan kita dengan suhu kerana bulu kita tak banyak jadi kalau macam binatang lain sebagai contoh kucing kita tengok bulu dia banyak jadi bulu itu menyebabkan haba yang di dalam badan dia tu dia pergerakan oleh udara tersebut menjadi panas, memanaskan badan dia. Tetapi kita tidak ada Jadi kita ada apa yang kita panggil sebagai thermal comfort iaitu keselesaan thermal keselesaan thermal. Jadi kalaulah bagi siapa yang mengkaji bidang ini dia involve ada satu standard dia namakan X-ray standard 55 standard 55 dan kalau kita plotkan dia seperti berikut seperti berikut. Saya tidak nak masuk dalam bidang ini kerana kita bercakap mengenai apa nama cuaca ni kesan ni kepada kita tapi apa yang saya nak beritahu dekat sini ialah satu perkara yang agak unik yang sebenarnya dan sahabat saya Dr. Abdul Malik Syukur yang buat discovery ni sebenarnya dia buat kajian di USM dan dia buat kajian dia dapati bahawa thermal comfort kita orang Asia dan juga thermal comfort orang Eurasian iaitu orang putih tak sama tak sama. Jadi bila Dr. Abdul Malik first time publish benda ni semua orang tak percaya
Tapi yang sekarang ni Alhamdulillah lah kerajaan Malaysia telah terima ya kajian Dr. Abdul Malik Syukur ini dan telah ditetapkan ya mengenai thermal comfort untuk bangunan ya supaya penduduk siapa yang duduk dalam bangunan itu akan mengalami keselesaan ya keselesaan. Apakah dia suhu tersebut ya untuk kita di Malaysia dan juga untuk orang ASEAN? Kalau orang Russian iaitu orang-orang Mak Saleh, dia rasa comfortable kalau suhunya adalah 18 darjah sentigrade. Jadi orang ASEAN pula merasakan dia comfortable pada suhu 24 darjah sentigrade. Dan ni ramai orang tak tahu bahawa discovery ni yang ini adalah Fanger seorang daripada negeri Denmark yang discover bahawa comfort level untuk orang Eropah adalah 18 darjah sentigrade. So bagi siapa yang masih ingat ya masa muda-muda dulu kerana macam saya masa itu saya pemuda lah umur 17 memang Malaysia dan juga negara-negara di ASEAN menggunakan comfort level Eurasian ini iaitu 18 darjah sentigrade. So bila saya tunjuk gambar katakanlah saya mengajar di USM, tunjuk gambar pelajar-pelajar saya di dalam dewan kuliah, terkejut habis kawan-kawan saya di Amerika Syarikat, di Denmark dan di Eropah. Dia kata sejuk sangat ke Malaysia? Saya kata bukannya Malaysia yang sejuk. Tetapi kerana air conditioner di Malaysia masa itu ditetapkan pada 18 darjah sentigrade. Jadi semua orang bubuh yang tu. Jadi mula-mula saya balik daripada Amerika Syarikat, ya, saya tanya pasal apa yang letak 18 darjah sentigrade ni. Oh, ini kerana Mr. Fanger, Mr. Fanger itu adalah pengkaji thermal comfort ni mengatakan bahawa kita akan merasa comfortable ya apabila suhu dalam bilik tersebut adalah 18 darjah sentigrade. So Alhamdulillah lah muncullah apa nama Dr. Abdul Malik Syukur ni daripada USM. Tengok kami semua kesejukan. Dia buat kajian. Dia nak tengok adakah betul ya 18 darjah sentigrade ni adalah suhu kita rasa comfortable. Merasa selesa. So dibuat kajian, I think dibuat kajian hampir 3 tahun ya, dibuat hampir 3 tahun dan dia dapati akhirnya, yang ini yang interesting, dia dapati bahawa suhu comfort, thermal comfort untuk orang ASEAN iaitu keselesaan thermal untuk orang ASEAN ya, tak sama dengan orang Eurasian ya. Kerana dia dapati memang betul ya apa yang Fanger dapat iaitu 18 darjah sentigrade itu betul dia kata, tetapi untuk orang ASEAN macam kita ni sawah matang punya kulit, dia kata yang sebenarnya suhu yang kita rasa comfortable ialah 24 darjah sentigrade. Jadi mulalah kami terpaksa berkempen ya daripada USM dan semuanya kita berkempen, akhirnya Alhamdulillah ya kerajaan telah bersetuju ya untuk set semua rumah, semua bilik, semua dewan kuliah, semua dewan-dewan di seluruh Malaysia menukar daripada 18 darjah sentigrade kepada 24 darjah sentigrade. Jadi kalau lah apa nama kita tengok ya pada setting untuk aircon di seluruh Malaysia ni kita akan dapati dia akan tulis situ letaklah 24 darjah sentigrade. Itu adalah thermal comfort. Bila saya kata thermal comfort tu maknanya otak kita rasa bahawa itu adalah suhu yang paling baik ya untuk negara kita. So it is interesting lah. Daripada sini ya, saya dapati ya bahawa kita tak boleh ambil-ambil aja ya maklumat daripada negeri barat ke daripada timur ke dan lain-lain tempat ya. Kita kena buat kajian kita sendiri. Ya. Ini adalah fungsi kita sebagai ahli sains membuat kajian dan melihat ya suhu yang sesuai untuk kita. Dalam kes ini suhu yang sesuai. Tetapi ada banyak lagi kes-kes yang berlaku yang kita hanya ambil aja daripada Amerika, kita ambil saja daripada
Eropah tanpa melihat kepada kesesuaiannya di Malaysia. Jadi perlu berhati-hati, perlu berhati-hati dalam hal ini. So sekarang ni kita dah tahu dah, thermal comfort. Jadi kalaulah katakanlah suhu pada ketika ini, masa terik sekarang ni dalam 30 Celsius, maka kita tahu kita tak rasa comfortable kerana comfort level kita 24. Jadi kalaulah dia turun lagi daripada 24, katakan turun 18, kita rasa sejuk lah. Itu yang pakai kod di Malaysia. Jadi bila saya teringat lagi, bila saya tunjuk gambar student saya kata student saya sedang belajar mendengar kuliah saya, semua pakai kod dia, semua terkejut. Dia kata, oh, tak sangka pula Malaysia ni sejuk. Saya kata, bukannya Malaysia yang sejuk. Orang Malaysia tak pandai. Saya kata, aircon dia set dekat 18. Bila saya cakap dekat, apa nama, yang jaga aircon tu, dia kata, oh, tak boleh, tak boleh, tak boleh. 18 ni, dia dapat ijazah, dia dapat kata 18. Kesianlah dia. Jadi, bila kami dah dapat 24, tukar 24, jadi kita dapati pelajar-pelajar yang belajar taklah dapat perlu bawa kod ke sekolah, ke universiti dan tempat lain kerana 24 tu pula menyebabkan mereka semua tertidur sedap, nyaman. Okay, so inilah dianya, cerita dari segi comfort, thermal comfort, yang menjadi tajuk kita kali ni, dari segi apa orang kata cuaca, cuaca, yang sama ada comfortable ataupun terik. Okay. Jadi Allah Ta'ala berfirman, cerita ni memang kalau kita tengok dalam sejarah, surah Al-A'raf ayat 130, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. Dan sesungguhnya kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau yang panjang dan kekurangan buah-buahan supaya mereka mengambil pelajaran. Jadi kita tengok ni, Allah menggunakan senjata cuaca. Jadi cuaca ni sebenarnya ialah senjata Tuhan kita, iaitu Allah. Dan untuk Fir'aun, dia dah menghukum Fir'aun dengan dua perkara. Musim kemarau, dan apabila musim kemarau kita tahu sajalah tumbuh-tumbuhan tidak akan tumbuh, dan dengan itu bila tak ada tumbuh-tumbuhan maka tidak ada hasil daripada tumbuhan tersebut, iaitu buah-buahan. Jadi Fir'aun telah dihukum oleh Allah dengan cara kawalan cuaca, kawalan cuaca. Dan firman Allah dalam surah Baqarah ayat 164. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب بالمسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang. Kita tengok Tuhan menceritakan bila dia cipta langit dan bumi, kita boleh dapati bahawa adanya gantinya malam dan siang. Kemudian kita dapati juga bahtera, kapal boleh berlayar di laut, membawa apa yang berguna bagi manusia dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air,
air hujan, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi ya, dengan air yang daripada langit itu turun ke bumi, maka dia bumi itu mula-mula dah mati ya, jadi dia dapat hidup kembali dengan tumbuh-tumbuhan. Dan dengan itu juga ya, disebarkan di bumi itu berbagai jenis haiwan dan pergisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi ya. Kita dapati bahawa angin ada ya, di antara langit dan bumi. Sesungguhnya terdapat tanda-tanda ya, keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Kita sebagai ahli sains ya, just untuk maklumat lah, kita tak boleh kawal angin lagi. Kita tak boleh kawal angin. Apa yang kita boleh lakukan ialah kita mengguna angin. Jadi itu big difference tu. Kawal angin setakat dalam bilik ada kipas itu adalah. Cuma bila kita ada kipas ya, kalau dulu ya, kipas kita tu bergantunglah, kalau angin itu sejuk, okeylah sejuk. Tetapi kalaulah kipas, kalaulah udara kat luar itu panas, maka kita akan dapat angin panas. Barulah masa kini kita faham ya, bahawa kalau ada titisan air ya, di dalam angin tersebut, dia akan menjadi sejuk. Jadi mula-mula sekali ya, kesan itu diperhatikan oleh kedai mamak, nasi kandar. Gambar nasi kandar, dia guna air dan dia guna fan ya, lah kipas. Sekarang ni kita dapati telah jual lah di market, di mana kipas yang ada air sikit dalam tu supaya dia jadi sejuk ya, udara tu jadi sejuk. So kita belajar ni ya, apa yang kita lihat ya, di ciptaan Allah ya, dan sebagaimana yang disebut dalam surah Al-Baqarah ni, maka kita learn from situ untuk membuat satu alatan ya, yang dicipta juga oleh Allah pada dasarnya. Jadi semua ni adalah angin yang sebenarnya. Dan kita dapati angin ni, dia kalau lagi panas dia akan naik ke atas. Inilah dia ciptaan Allah. Kalaulah Allah decide, katakan kalau angin panas dia turun ke bawah, memang hidup kita akan menjadi merana lah. Tetapi Allah kata tak. Angin bila dia jadi panas, dia naik ke atas. Inilah dia keunikan Allah yang ramai kita tidak mengetahuinya ya. Adalah yang tahu ya, yang pernah naik belon apa semua tu tahulah perkara ni. Tapi tak ramai orang tahu bahawa bila angin tu panas, dia akan naik ke atas ya. Dan kita dapati ya, cuaca ni, fenomena cuaca yang sebenarnya ialah dia berpunca dari beberapa kesan ya. Kesan utamanya ialah edaran jasad udara ya, iaitu udara itu, apa yang berlaku pada udara, edaran dia. Dan ini diterangkan dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran menceritakan mengenai angin ini ya. Jadi kita tengok siang dan malam ya, kerana itu akan menentukan cuaca juga. Pada malam hari kita dapati tak ada dah matahari, maka dan siang hari kita ada matahari, dan itu memanaskan ya, cuaca tersebut. Ataupun kita tengok dari segi musim ya, kita di Malaysia tidak ada ya musim ini, tetapi di negara sebelah utara dan sebelah selatan dia ada musim sejuk dan musim panas. Okey. Dan dari segi pasang surut ya, kita tengok dia pasang boleh kalaulah bagi yang duduk di Pulau Pinang ni, kami memang biasalah tengok ya, air pasang, air surut. Okey. Jadi ini semua kesan-kesan cuaca ya, kesan-kesan cuaca. Dan hujan ya, kadang-kadang kita dapati hujan tu bukan saja dia mengeluarkan air ya, tetapi dia mengeluarkan ais ya, atau salji. Okey. So, dan juga suhu juga ya, kita dapati perubahan suhu. Jadi ini semua adalah kesan cuaca ya, kesan cuaca. Jadi puncanya simple saja, ialah edaran udara. Dan sebagaimana yang saya telah maklumkan ya, walaupun kita boleh kawal udara secara kecil, tetapi pada tahap dunia ya, pada tahap global ya, kita tak boleh kawal ya, kita tak boleh kawal. So kalaulah edaran udara itu di bumi, maka kita akan dapat siang dan malam. Okay?
Kalaulah dia mengikut matahari, maka kita akan dapati dia akan bermusim. Itu matahari dengan bumi ya bergerak, maka kita akan dapat musim panas, musim sejuk, dan in between lah yang kata ada 4 musim tu. Itu kerana pergerakan udara di matahari dan bumi. Pasang surut pula ialah apabila kita masukkan komponen bulan ya, kesan bulan ya terhadap air ya di atas muka bumi, kita akan dapati pasang surut. Hujan dan salji adalah sebagaimana yang diterangkan sebelum ini, iaitu air menyejat, dan apabila ia menyejat dia akan bentuk awan, dan awan itu ditiupkan dengan angin ke tempat-tempat di mana dia akan menjadi cair balik ya, menjadi air balik ya. Okey, dan suhu ialah pergerakan udara itu sendiri. Dan di mana kita dapat maklumat ini? Memang ahli sains membuat kajian ya terhadap perkara ini. Tapi dalam Al-Quran pun ada. Sebagai contoh untuk suhu ni kita baca dalam surah Al-Waqi'ah ayat 42. Untuk apa guna siang dan malam ni surah Al-Anbiya ayat 33. Dalam mengenai apa orang kata musim ni kita baca daripada surah Al-Quraisy ya, liila fi Quraisy. Itu orang Arab dia pada musim sejuk dia pergi tempat lain, dia musim panas dia pergi tempat lain. Ini diceritakan dalam Al-Quran. Dan mengenai bulan yang menyebabkan pasal surut diceritakan dalam surah Ar-Rahman. Itu dalam ayat 5. Dan untuk hujan banyaklah. Salah satunya ialah dalam surah Taha ayat 53. Jadi Al-Quran kita ni yang sebenarnya bukan buku sains, tetapi kita dapati diterangkan kepada kita mengenai cuaca ni ya, mengenai cuaca. Jadi kita sebagai orang Islam ya, bersyukurlah ya kita ada satu buku yang boleh membantu kita untuk memahami ya fenomena-fenomena cuaca ini ya, fenomena-fenomena cuaca ini. Jadi contohnya siang dan malam ya, kita tengok itu bumi berpusing, maka kita akan dapat siang dan kita dapat malam. Jadi dia yang menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan ya, masing-masing beredar ya, di atas garis edarannya sendiri. Dia boleh berlanggar tak? Tak boleh. Pasal apa? Allah yang menetapkan ya, menetapkan edaran tersebut. Adakah kita boleh ubah dia? Kalau tengok movie dia kata boleh lah. Tetapi yang sebenarnya tak boleh ya, sebenarnya ya. Tak ada. Kekuatan yang kita ada tak cukup ya. Allah menjadikan manusia ni lemah ya, lemah. Jadi kekuatan yang kita ada ni tak mencukupi untuk menggerakkan ya, uh, planet dan lain-lain lagi. Jadi dalam surah Al-Isra ayat Allah menyatakan ini, kami jadikan malam dan siang sebagai 2 tanda, lalu kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang agar kamu mencari kurnia dari Tuhanmu supaya kamu mengetahui bilangan-bilangan tahun dan perhitungan, dan sesuatu itu telah kami terangkan dengan jelas. Ini dia ceritalah mengenai tahun, macam mana kita kira tahunan, tahun, supaya kita mencari rezeki ya pada siang hari. Interesting ya, disebut di sini cari rezeki pada siang hari. Kenapa tak sebut waktu malam? Kerana tidak digalakkan. Ya, tetapi ada juga yang cari waktu malam, dan selalunya digelarkan orang-orang yang cari waktu malam ini sebagai pencuri. Ya, pencuri. Okey. Jadi sesungguhnya dalam penciptaan bumi, langit dan bumi telah ganti malam dan siang. Terdapat tanda bagi orang yang berakal. Dan bagi yang kita berfikir, maka kita akan lihatlah perkara ini. Dan dinundukkan malam dan siang dan matahari dan bulan untuk kita, untuk manusia ya, supaya dia boleh hidup ya di muka bumi ini. Dan juga binatang-binatang pun ditundukkan untuk kita. Jadi Allah menyediakan untuk kita macam-macam ya. Jadi adakah kita bersyukur? Yang itu ya menjadi masalah kita ya, kita kena bersyukur kepada Allah. Jadi apa tugas kita semasa siang dan malam ya? Tugas kita ni ya, Allah perjelaskan ya, untuk siang, untuk malam, untuk siang dan malam. Jadi inilah dia agama kita ya. Adin ya, adin dikatakan agama itu adalah cara hidup ya.
dikatakan cara hidup. Jadi siang dan malam ni pun ada cara hidup dia yang disuruh oleh Allah. Untuk siang kita suruh berusaha, ya, mencari rezeki. Untuk malam dia suruh kita berehat, ya, bukannya untuk cari rezeki. Jadi bagi siapa yang kerja malam tu, consider lah untuk kerja uh, siang. Dan apa gunanya siang dan malam? Ya, kita berzikir pun boleh, kita berhati-hati, ya, kerana azab Allah tu mungkin datang, ya. Kerana Allah tu kalau nak azab kita anytime dia boleh datang. Dan dia suruh kita beribadat, ya, pada siang dan malam. Okay? Dan ini dinyatakan dalam Al-Quran, ya. Semua ini dinyatakan, ya. Bukanlah sesuatu yang saya reka-reka, Jadi kalau nak tahu dalam Al-Quran itu disebutkan, ya, dalam ayat-ayat yang berbeza-beza, yang menetapkan apa tugas kita sebagai manusia di muka bumi. Jadi we have to work together lah, ya, sebagai satu itu. Kemudian musim panas dan musim sejuk, ya, Allah berfirman dalam surah Al-Quraisy, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ila fihim rihlatan syita'i was-shayf. Kebiasaan mereka keberpergian pada musim dingin dan musim panas. Iaitu orang Quraisy dia meniaga, ya, pada musim panas dia pergi ke sebelah utara, dan musim sejuk dia pergi ke bahagian selatan. A'udzubillah. Ini dalam surah Ar-Rahman ayat 17 dan 18. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tuhan yang melihara dua timur dan Tuhan yang melihara dua barat. Maka nikmat Tuhanmu yang mana kamu dustakan? Pasal apa pula ada dua timur dan ada dua barat? Dimaksudkan dengan dua timur itu adalah tempat terbitnya matahari yang nampak secara kasar mata manusia dalam dua musim yang berbeza. Iaitu musim panas, matahari akan terbit di tempat lain. Musim dingin, musim sejuk, dia akan terbit di tempat lain. Jadi seakan-akan ada dua timur, ada dua barat. Begitu halnya yang dimaksudkan dengan dua barat juga, di mana dia terbenamnya matahari. Nampak tak bagaimana Tuhan mencipta, menerangkan kepada kita. Dan kita perlu ada ilmu, ya? Kalau kita tak ada ilmu, kita tak faham lah apa yang dimaksudkan dengan dua timur dan dua barat. Okey. Pasang surut ini pun diceritakan dalam surah Ar-Rahman ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasyamsu wal qamaru bihusban. Ya, matahari dan bulan beredar, ya, menurut perhitungannya. Jadi jarak dengan bumi dan bulan semua dah ditetapkan. Jadi tengoklah bagaimana dia berjalan, ya. Jadi kita dapati ada tide. Tengok tu, ya. Ini bumi, ya. Jadi kita akan dapati ada perubahan tide, ya. Tide tinggi, tide rendah, ataupun okey. Jadi kita dapati tide, spring dan lain-lain lagi. Okey. Dan ada apa yang dinamakan e-tide, ya. Kalau kita pergi ke internet, kita boleh tengok e-tide ni. Dia menunjukkan apa yang pasang surut untuk negeri Malaysia, ya, untuk negeri Malaysia. Itu interesting lah. Kita boleh tentukan bila air pasang dan bila air surut. Okey. Dan hujan dan salji, dalam famous surah At-Taha, ayat Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi ja'ala lakumul arda mahdan fasalaka lakum fiha subulan wa anzala minas samai ma'an wa akhrajna bi azwajan min nabatin syatta. Telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan, telah menjadikan bumi itu jalan-jalan, menurunkan langit air hujan, maka kami tumbuhkan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuhan yang bermacam-macam. Dan juga firman Allah, apakah mereka tidak memperhatikan bahawa kami menghalau awan yang mengandungi air ke bumi yang tandus
Lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman yang daripadanya makan haiwan ternak mereka dan mereka sendiri. Maka apakah mereka tidak merhatikan? Ini surah As-Sajdah kita dalam selalu membacanya. Dan di antara tanda-tanda kuasaan yang diperlihatkan kepada mukilat untuk menimbulkan rasa ketakutan dan harapan. Dan dia menimbulkan hujan dari langit. Lalu menghidupkan bumi dengan air itu. Sesungguhnya pada demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang menggunakan akal. Jadi seterusnya ya, dalam surah An-Nur ayat 43, tidakkah kamu melihat bahawa Allah menggerakkan awan dan mengumpulkan antara bahagiannya kemudian menjadikan mereka bertindih-tindih, maka kelihatan olehmu hujan keluar dari celah-celah dan juga menurunkan ais dari langit dari kumpulan-kumpulan awan yang rupanya seperti gunung. Minta maaf. Jadi kemudian diturunkan kat siapa yang dikehendaki dia, Allah boleh pilih dan letakkan di mana yang dia suka. Dan kilat pula itu hampir menghilangkan penglihatan. Jadi di sini ya berlakunya penyenjataan ya, evaporation, kemudian dia akan membentuk condense kat sini dan dia akan bentuk awan dan angin dia akan meniup dia dan akhirnya dia jatuh sebagai hujan ya, sebagai dalam surah An-Nur tadi yang kita baca. Ya Allah terang kepada kita agak detail ya macam mana air hujan itu. Ya. Jadi dia meniupkan angin untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan dan kami turunkan air hujan. Selain daripada itu, angin itu juga digunakan untuk menghidupkan, mengawinkan tumbuh-tumbuhan. Dan dia meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya. Bila angin itu telah membawa air mendung, kami halau ke daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Okay. Dan sama juga ya dalam surah Al-An'am ayat 99. It's very clear ya macam mana hujan berlaku. Questionnya ialah bolehkah kita membantu, bukannya mencipta ya, kita membantu, iaitu dengan memastikan condensation ni berlaku ya. Kalau tengok dalam proses ini, dia berlaku adalah berdasarkan penjejatan ya, penjejatan daripada cahaya matahari ya. Jadi kita tak boleh buat apa sebenarnya ya. Cahaya matahari itu sentiasa akan ada. Jadi ini adalah laut katakan, maka kalau kita nak adakan hujan ya, kita hanya kawalan kita ya buat masa ni ya, sebagai ahli sains ya, kita hanya boleh membantu dalam condensation ini saja. Jadi condensation ini kita boleh lakukan ya dengan meletakkan beberapa partikel. Diletakkan beberapa partikel, proses penjejatan itu akan terkumpul ya pada partikel-partikel itu, zarah-zarah tersebut. Dan zarah-zarah itu ya akan membentuk awan ini dan seterusnya angin akan tolak awan ini untuk berlaku hujan. Okay, so itu dia prinsip dia. Dan ada lagi satu, iaitu angin yang panas ya, dalam siksaan angin yang amat panas dan air yang panas yang mendidih. Ini diceritakan dalam surah Waqi'ah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Fi samumin wa hamim. Dalam surah Waqi'ah. Jadi yang ini sebenarnya menceritakan mengenai El Nino ya. Pada El Nino, tahun El Nino, angin akan panas, akan bergerak daripada Asia ke Amerika. Tetapi dalam tahun El Nina, tadi El Nino, El Nino daripada Asia ke Amerika Selatan. Tapi dalam El Nina terbalik, iaitu El Nina daripada Amerika Selatan menuju ke Asia, Southeast Asia. Southeast Asia. Jadi dalam tahun El Nina kita akan rasa panas, kalau El Nino kita akan rasa sejuk ya, kerana dia akan angin bertiup situ. Jadi ini dia proses dekat detail lah. Ini cooler air temperature, warmer air temperature ni untuk El Nino ya, sama juga ya untuk El Nina.
Jadi ini semuanya kita dah tahu, tapi Allah telah sebutkan dalam surah Waqi'ah ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inilah dia kelebihan manusia. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Sesungguhnya mereka telah memuliakan, kami telah memuliakan anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah diciptakan. Cuma yang menjadi masalahnya ialah A'udzubillahi minasyaitanirrajim dalam surah Isra ayat 83. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. Dan apabila kami beri kesenangan kepada manusia, nescaya berpalinglah dia dan membelakangkan sikap yang sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, nescaya dia berputus asa. Kita tak masuklah dalam golongan ini. Jadi ada perubahan cuaca ataupun malapetaka. Jadi Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam surah Ar-Ra'd ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi yurikumul barqa khawfan wa tama'an wa yunshi'us sahaba thiqal. Dialah Tuhan yang memperlihatkan kilat kepada kamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan, dan dia mengadakan awan mendung. Kenapa? Kerana bila kita dah terbentuknya awan, awan itu akan bergeser di atas satu sama lain dan dia mengeluarkan kilat. Jadi kita duduk mengharap kalau kilat itu akan membawa hujan di tempat kita ataupun dia akan pergi dan meninggalkan kita. Jadi di antara tanda-tanda kekuasaannya dia melihat kepada mukilan. Ketakutan dan harapan. Kita takut pun. Tengok kilat tu. Tetapi ada harapan kita supaya kita dapat hujan. Jadi dengan itu menghidupkan bumi yang sudah mati. Ini dalam surah Ar-Rum ayat 24. Dan diingatkan mengenai kilat ini, aku telah peringat kamu dengan petir, seperti petir yang menimpa kaum Ad dan Samud. Okay. Kalau kilat itu cahaya, kalau petir itu adalah bunyi, bunyi. Dalam surah Al-Fusilat ayat 13. Dan juga dalam surah Az-Zariyat ayat 44. Maka mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya, lalu mereka disambar petir dan mereka melihatnya. Petir ialah bunyi dia, kilat ialah cahaya yang terkeluar tersebut. Jadi itu mengapa 12 kaum atau umat manusia yang terdahulu dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita menjadikan iktibar dan peringatan agar kita terus bertakwa kepada Allah. Jauhilah kemaksiatan dan seumpamanya agar hidup kita memperolehi keberkatan darinya. Maka Allah menggunakan cuaca sebagai senjata untuk menyiksa umat 12 umat habuannya ialah seksa, dan kita akan lihat Nabi dan kaum dan apakah dia kesan alam dan contohnya daripada Al-Quran. Pertama Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Hud alaihi salam, Nabi Lut alaihi salam, Nabi Shu'aib alaihi salam. Dalam Nabi Nuh alaihi salam di Amalnia, dia berlaku di Amalnia, dan Nabi Hud alaihi salam di Ad, di Nabi Lut di Sodom, dan Nabi Shu'aib di Madian dan Aikah. Nabi Shu'aib ada dua, Madian dan Aikah. Jadi apa dia? Untuk Nabi Nuh ialah banjir, untuk Nabi Hud ialah angin yang dingin. Bila datang angin yang dingin tu habis bergelimpangan.
Nabi Lut pula gempa, hujan batu dan angin ya. Kerana apa yang dilakukan adalah paling dahsyat ya. Allah turunkan ya daripada Nabi Lut ini. Nabi Shu'aib untuk Madian dia turunkan hawa yang panas, dan untuk Aikah juga sama ya. Dan ini disebutkan dalam banjir itu surah Al-Kabut ayat 14. Asal angin dingin itu dalam Hud ayat 58. Dan gempa bumi dan batu dan angin untuk Nabi Lut yang diceritakan dalam surah Al-Qaf ayat 12. Hawa panas dalam surah Hijr dalam ayat 78. Dan Aikah dalam surah Qaf juga Qaf dalam ayat 14. Nah, jadi ini adalah kaum-kaum yang diseksa oleh Allah ya, dengan daripada cuaca ya, dengan cuaca. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Jadi ini iklim pula ya. Iaitu kita dapati ya bahawa telah nampak kerosakan di darat dan di laut disebabkan kerana perbuatan tangan-tangan manusia. Jadi Allah akan merasakan kepada mereka sebahagian daripada akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ini dalam surah Ar-Rum ayat 41 yang menyebabkan perubahan ya, perubahan iklim. Dan kita dapati ya dalam surah Al-Muhammad ayat 22 dan 23 Allah memberi amaran ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fahal asaitum in tawallaytum an tu'sidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullahu ba'as mahum wa'ma absarahum. Maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan membuat kerosakan di muka bumi dan memutuskan perhubungan kekeluargaan. Mereka itulah orang yang dilaknat Allah, lalu dibuat tuli pendengarannya dan dibutakan penglihatannya. So kita kena careful. Bila kita berkuasa, kita make sure ya, jangan merosakkan bumi. So ini dia contoh dia lah kebakaran ya dalam bandar, sampah-sampah yang terkumpul dan lain-lain lagi. Ya, ini adalah fasada ya, adalah fasad yang diciptakan oleh manusia. Dan ini adalah El Nino ya, apabila cuaca sangat panas maka Rasulullah mengatakan solat zuhur lah sampai waktu dingin baru kita solat. Ini dia punya El Nino punya proses ya, mana kita lihat suhu dia ya, kesan suhu tersebut. Dan Nabi SAW pernah melihat seorang lelaki yang berdiri di bawah matahari, lalu baginda pun bertanya mengenainya. Maka sahabat menjawab, itu Abu Israel. Beliau telah bernazar untuk berdiri dan tidak akan duduk, tidak akan berteduh dan tidak akan bercakap di samping berpuasa. Lalu Nabi SAW bersabda, suruhlah dia untuk bercakap, berteduh, duduk dan menyempurnakan puasanya. Jadi Rasulullah tak suka orang ekstrim ni ya. Ni banyak orang yang ekstrim. Ini dirupayakan oleh Bukhari. Dan kita lihat kesan rumah hijau. Ini selalu kita dengar. Apa dia kesan rumah hijau? Adakah ini kesan rumah hijau? Ini bukan dia sebenarnya. It is not. Bila kita kata mengenai kesan rumah hijau, ianya seperti berikut. Ya, cahaya matahari yang masuk itu akan terpantul balik ya, oleh haba ya. Dan kalaulah normal dia akan masuk ke dalam air lah. Tapi setengahnya akan memantul balik ya ke udara. Dan tetapi ya kita dapati oleh kerana adanya greenhouse effect, greenhouse gas sebagai contoh CO2, nitrous oxide dan lain-lain, dia akan terpantul balik ke bumi. Dan tambah pula dengan kita menggunakan fossil fuel dan lain-lain lagi, dia akan menyebabkan lagi banyak ya ozon itu akan terhilang. Jadi ramailah, banyaklah
haba itu akan tertinggal. So inilah dia kesan rumah hijau yang menyebabkan kepanasan ya kepada bumi ini. Jadi kalau kita nak tengok natural greenhouse effect, solar radiation dia akan mantul balik dan ada setengah tu akan memantul balik dekat sini. Itu natural punya. Tetapi manusia ni dia dah menggunakan banyak kenderaan terutama fossil fuel, jadi dia akan menyebabkan CO2 dan lain-lain nitrous oxide. Jadi ini akan enhance the ground effect. Jadi apa yang kita dapati ya bahawa haba tu tak dapat keluar dan semuanya akan jatuh ke bumi balik. Okey, itu dia ground. So inilah fenomenanya yang kita kena jaga-jaga dan banyak minum air dan lain-lain lagi. So dalam Quran banyak disebut kata musibah ni ya, termasuk dalam bentuk-bentuk sepadanannya. Jadi disebutkan bahawa ada tujuh kata musibah, 33 dalam bentuk fa'il madhi dan 32 dalam bentuk fa'il mudhari iaitu kerja sekarang dan 12 dalam bentuk isim iaitu kata benda. Jadi musibah ni bentuknya kita perlu berdoa kepada Tuhan iaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Dan ini akan menjaga kita ya. Dan ini sebab dia ya, izin Tuhan ya. Okey, dan munafik dan lain-lain lagi lah. Ada 77 kataan, jadi saya nak sebutlah. Tetapi ini berkait ya, dengan musibah ni kita ada doa dia yang diajar kerana kita sebab-sebabnya berlaku musibah itu ialah kerana dari kita sendiri dan izin Allah ya, maknanya adakah musibah itu datang without kebenaran Allah? Tidak ya, ini adalah dengan izin Allah. Dan musibah selalunya bila berkait dengan orang munafik ya, banyak orang munafik akan menyebabkan musibah akan bertambah. So untuk predik cuaca dunia ada banyak lah. Tengok haiwan hirup nafas di udara, rasa arah angin, mengerti awan, mengerti langit merah, rasa arah angin dan tetapilah bulan ya. Jadi ini semua akan menyebabkan boleh kita predik cuaca. Dan perubahan iklim itu lebih besar ya. Iaitu bila ais ya, di kutub utara pecah ya, maka air itu akan menjadi bertambah. Jadi kita dapati air laut akan naik ya, bukan kerana arus pasang surut, tetapi air paras air itu naik ya, kerana lapisan kutub ini contoh. Dan berlakunya fenomena-fenomena yang ekstrim, suhu temperature yang tinggi, kita dapati berlakunya kemarau yang besar dan kita berlakunya angin yang kuat yang sebelum ni tidak ada dan berlakunya banjir yang besar dan juga peningkatan penyakit disebabkan nyamuk dan serangga. Ini semua adalah perubahan iklim. Jadi diperjelaskan dalam Al-Quran A'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam surah Al-Fussilat ayat 3. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. Kami akan perlihatkan pada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri sehingga jelas bagi mereka bahawa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahawa Rabbmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Dan mereka akan mencari alasan untuk membantah semua keajaiban itu merupakan bukti kesusahan Allah. Dalam surah Al-Jasiyah ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. Dan apabila dia mengetahui sedikit tentang ayat-ayat kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Mereka lah yang akan menerima azab yang menghinakan. Jangan kita olok-olokkan ayat Quran yang telah diturunkan.
Dan kita juga digalakkan untuk berjalan, ya, kerana kadang-kadang ya, kalau kita tak berjalan, kita hanya duduk di dalam kawasan kita, maka kita tidak akan mengetahui ya, banyak perkara. Jadi ini disebut dalam surah Al-Mulk ayat 15. So kita melihat ya dunia. Surah Muhammad ayat 10 ya, ada banyaklah surah ya. Surah Yusuf pun ada cerita ya. So kita berjalan dan melihat ya apa yang ada di sekeliling kita. Jadi apa yang menjadi malapetaka umat Islam sekarang ni ialah yang paling besar sekali ialah tak ada khilafah, ya, tak ada pemimpin, bergaduh amal sendiri, kerana tak ada tempat ya untuk rujukan. Jadi bagi yang memikir ya untuk menggunakan penyejuk ya ada terlampau terik ya, boleh menggunakan evaporative cooling ya. Cuma evaporative cooling ni kita kena faham ya, dia bergantung kepada beberapa perkara ya, kerana air bila menggunakan air ya, evaporative cooling ni dia gunakan air ya, jadi dia bergantung kepada berapa banyak humidity yang ada di tempat tu. Kalau lah terlampau tinggi maka dia tidak akan berfungsi dengan baik. Jadi selalunya kita kena menggunakan carta ni untuk memastikan ya sama ada sesuai guna evaporative cooling ataupun tidak ya. Ini cerita boleh web bulb dan lain-lain lagi. Dan ini adalah indication ya bahawa apa yang boleh buat menyejukkan, apa yang tak boleh ya. Kalau yang tak boleh itu tak gunalah kita buat evaporative cooling, kita kena guna cara lain. Jadi ini adalah contoh ya air cooling system, ada water cool chiller dan lain-lain lagi ya. Dan ini adalah contoh-contoh ya chiller type ya, sama ada air cool ataupun water cool ya. Ada condenser ya di mana kita sejukkan. Okay. So, kita dapati bahawa apa yang kita berkata ni bergantunglah. Kalau benda baik itu dia seperti pohon yang baik. Akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Tetapi kalau benda itu buruk, maka dia seperti pohon yang buruk. Akar-akar telah dicabut dari permukaan bumi. Ini disebutkan dalam surah Ibrahim ayat 24 hingga 27. Okay. So again lah, kalau siapa yang minat nak beli buku itu boleh dapat kat sini. So wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Alhamdulillah. Uh, ada ada soalan ke daripada Facebook ke daripada itu? Okey, kalau tak ada kita tutup dengan tasbih farah dan surah Al-Asr. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Okay, kita berjumpa pada minggu depan insya-Allah.
A couple of these variables can only be used with a high-res fix or in the equals. It means add these inputs and test exactly what you want. The first and most simple way to add inputs is just to separate them with commas. This works for both numerical and text that you want to torment. You can add an option for text variables. If you need to use a interpreted as a separator, the major pitfall of that particular input is that you cannot have spaces before or after the comma, or it will mess things up.